tolong tulis nama penuh dengan ni ya. Nama penuh dengan nama penuh lah dengan lokasi. Antum di mana? Kalau Kuala Kangsar, Kuala Kangsar. Kalau apa nama London, London. Okey. Sila tulis nama penuh huruf besar serta nama dengan ni. Serta lokasi antum sekarang. Okey, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita pada unit yang pertama InsyaAllah kita pada unit pertama. Mana yang ni baru masuk tolong buka video insyaAllah. Jadi kita pada unit yang pertama, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, ataupun bahasa Inggerisnya PEERS ya. Hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan pertama, menyatakan maksud abstinen, menjelaskan kepentingan abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Itu je lah, kita tak akan banyak-banyak, kita akan cuba sikit-sikit. Okey saya akan bincangkan sikit-sikit berkaitan dengan pendidikan kesihatan ni. Sebab bagi saya pendidikan kesihatan ni dia tak lari daripada moral, ataupun bahasa kita lebih cantik lagi bahasanya ialah dalam pendidikan agama. Dia tak lari. Saya pegang sangat. Cuma macam mana kita nak memahamkan kesihatan diri dan reproduktif ni macam mana. Kan ada orang faham kita ini adalah pendidikan seks semata-mata. Tak, bukan macam tu. Pendidikan seks juga ada penting. Dalam Islam dia ada pendidikan seks. Cuma macam mananya kita faham pendidikan seks Adakah yang macam kita faham pendidikan seks ni ialah seorang lelaki dan perempuan jika dia melakukan persetubuhan suka sama suka, itu adalah perlu diajar. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Jadi itu saja. Okey, terima kasih kepada KP kita PJPK Ustaz Tun, insya-Allah. Okey. Masa kalian nak buka kamera langsung. Jadi, baik. Baik, kelas insya-Allah. Ummu Salamah, tolong bacakan saya berkenaan pengenalan boleh selain daripada tolong dengar. Ini siapa Naluri tetap Mariam, okey, ada Mariam, okey. Mariam Naluri ada tertarik kepada belayan. Okey, sila Ummu Salamah, sila. Naluri tertarik kepada berlainan jantina merupakan lumrah dalam norma perkembangan kehidupan remaja. Perubahan penampilan kepada lebih bergaya dan menarik membuatkan remaja sering tertarik antara satu sama lain. Tingkah laku seksual remaja bermula pada umur yang berbeza berdasarkan nilai-nilai budaya dan sosial mereka. Pergaulan bebas berlandaskan nafsu boleh menjerumus individu kepada seks bebas. Remaja yang berisiko terhadap gejala ini kebiasaannya mempunyai teman lelaki atau wanita yang istimewa dan kurang minat terhadap pelajaran. Kemahiran menolak dan menghindar diri daripada terjerumus dalam perlakuan seks sebelum nikah perlu dipraktikkan oleh golongan remaja. Abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah perlu untuk menangani masalah hubungan seksual sebelum nikah kerana kesannya sangat mendalam terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Okey, alhamdulillah, terima kasih pada Ummu Salamah atas pembacaan beliau. Jadi siapa tahu isunya terbaru kita dalam 2 minggu ni, siapa tahu berkaitan dengan pendidikan seks? Siapa tahu? Angkat tangan. Boleh bercerita pun tak apa. Boleh type ataupun boleh boleh terus sebut. Siapa tahu isu berkaitan dengan tingkah laku seks ni yang berdasarkan pada apa yang Ummu Salamah bentang tadi. Siapa tahu? Tak tahu semua tak tahu. Tak tahu tulis kat tak tahu. Tulis. Tak tahu. Tulis. Saya tengok kat chat Okey. Siapa tahu? Okey, Balkis tak tahu. Okey, Dina pun tak tahu. Okey. Dia ceritanya macam ni. Isunya di antara isunya berlegar dekat dalam Twitter, dekat dalam internet ni kan, dalam Twitter lah. Yang saya tengok tu dalam Twitter, dalam Instagram ialah berkaitan dengan isu seorang ayah mengkahwinkan anaknya umur 15 tahun.
Pernah dengar? Tahu tak? Terbaca tak cerita tu? Tak tahu dalam ni apa nama, dalam undang-undang Malaysia, memang ada diletakkan apa nama umur kahwin bagi sependek-pendek ataupun semuda-muda umur kahwin ni ialah 18 tahun. Sebelum ni 15 tahun. Sebelum ni 15 tahun. Jadi apa nama Allahuaklam, saya tak pasti sama ada benda tu berlaku ataupun tidak, perkahwinan pada umur 15 tahun tu berlaku ataupun tidak, saya tak pasti. Tapi yang saya tahu undang-undang umur untuk kahwin 18 tahun ini sudah digazetkan pada 2019 2020, awal tahun 2020, awal tahun 2020. Maksudnya selepas ini tak ada lagi warga negara Malaysia yang akan dibenarkan untuk kahwin seawal umur 15 tahun sekalipun dibenarkan oleh penjaganya. Faham tak? So janganlah kamu gata-gata tanya nanti ayah kahwinkan aku. Jangan macam tu ya. Dina tak boleh minta. Memang tak boleh. Tapi saya terkata 4 boleh tak? Tak boleh juga. Dia kena 18 tahun. Sekurang-kurangnya 18 tahun pada ikut IC. Dia bukan 18 tahun pada hari pada tahun. Dia 18 tahun pada IC. Bukan 18 tahun pada pada tahun. Contoh 2021 kan. Kita kalau ikutkan kita dah ada 18 tahun, tapi disebabkan IC kita tadi tu tak sampai lagi masa dia, tak kira. Itulah yang terpakai dalam sistem dalam pembacaan undang-undang SPM, STAM dan semua sistem pendidikan di Malaysia. Dia akan bacanya itu. Berumur 18 tahun pada tahun pengambilan peperiksaan. Sama juga kahwin, berumur 18 tahun pada hari dia nak berkahwin. Pada hari dia nak berkahwin. Kalau tak, dia tak boleh dikahwinkan. Tak boleh berkahwin pun. Okay, cukup sampai situ. Jadi macam yang siapa tadi, Allahumma salli ala Muhammad, Ummu Salamah baca tadi, dia kata sifat manusia ni dia memerlukan di antara lelaki dan perempuan. Cuma macam mana kita nak kawal. Cuma ceritanya macam mana kita nak kawal. Kan? Lagi-lagi zaman sekarang kan, benda benda tu, jaringan sosial tu dia sangat besar. Kan? Hanya dengan chatting, hanya dengan masuk ke aplikasi-aplikasi, apa yang berlaku kita dah jumpa dah siapa-siapa yang kita nak. Betul tak? Jadi bila jadi macam tu, apa yang berlaku? Macam-macam. Saya akan cerita benda-benda yang mungkin antum tahu dan mungkin antum tak tahu. Contohnya macam mana orang perempuan dia jadi hamba seks dalam keadaan dia tak sedar. Siapa nak tahu? Angkat tangan. Siapa nak tahu? Tulis saya nak. Tulis kat situ. Siapa nak tahu macam mana? Nanti ada kat depan ni, nanti saya akan cerita sikit. Okey. Terima kasih Najwa Syahira, Mariam Najwa. Okey, nak. Okey, terima kasih. Mio tak nampak lagi muka Mio. Mana video Mio? Buka. Okey, Amir Fidos, muka tak nampak. Cepat. Amir. Handsome tu Amir. Taf, nampak Taf? Ya Allah, dia punya rambut tajam. Masya Allah, tabarakallah. Ni siapa ni? Zikri. Tajam je. Boleh buat masuk terowong. Ni. Kau dah mandi belum? Darwish. Aduh. Lawak. Dah. Okay, sajalah lawak jangan. Memang gaya style budak hip hop ni dia suka rambut ke bawah. Kan? Relax lah saja. Okey. Ni siapa ni? Sumayya tak keluar lagi gambar. Video tak keluar lagi. Okey. Tengok kita tengok pada muka surat yang seterusnya. Kita tengok sebelah. Jadi macam mana apa yang berlaku? Kadang kita perubahan penampilan. Apa maksud penampilan? Penampilan ni ialah kita punya sikap secara tak langsung. Kita akan nampak daripada antara contohnya daripada sudut cara jalan kan. Kadang-kadang kita tengok perempuan tu jalannya badan bongkok kan. Saya tak nak tunjuklah sekarang kan. Kalau kat kelas dia ni
badan bongkok ke depan. Okey kan. Orang lelaki pun sama macam tu. Jalan pun macam lolek-lolek je, macam zombie je. Tapi bila dah dia naik tingkatan 2, dia naik tingkatan 3, naik tingkatan 4, dia dah mula jalan cara geng orang macho. Betul tak? Cara orang macho. Orang pun sama juga, orang perempuan dia dah mula jaga jalan ni tu dah jadi ayu sikit. Kita dah tahu. Itu maksudnya proses kematangan tu mula berlaku. Proses kematangan tu mula berlaku. Okey, cukup. Jadi itu yang berkaitan dengan tingkat penampilan. Dan benda-benda tersebutlah yang menyebabkan kawan-kawan yang sama ada dalam kelas ataupun luar kelas kita tertarik kepada kita. Kan? Kita rasa kadang-kadang kita tak menarik. Tapi sebenarnya sebenarnya kita ni pasti akan ada yang tertarik pada kita. Soalannya macam mana kita nak selesaikan masalah tertarik dan menarik ni? Kita tak tahu. Sebab tu kan kalau kita tengok kan dekat dalam Islam dia ada sebut kullul lakitin kullu malkutun lakitin. Setiapnya jatuh tu, setiapnya tertinggal tu, dia pasti ada orang yang kutip. Maksudnya apa dalam ni disyarahkan dekat dalam dalam perkataan ni ialah apa? Kalau kita rasa kita ni tak ada apa-apa, kan? Kalau kita rasa kita ni tak ada apa-apa, kan? Kita rasa kita ni tak menarik, jangan kata macam tu. Jangan kata macam tu. Pasal apa? Kita rasa, bukan orang lain kata. Faham Bukan orang lain kata. Atas kita ni buat apa? Atas kita ni just jaga kita punya diri tu. Atas kita ni just jaga diri kita macam mana yang ikut acuan Islam yang Islam nak. Okey, cukup sampai situ. Jadi saya akan cerita berkaitan dengan abstinens dan pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Ni benda ni penting. Sebab apa yang berlaku kalau dalam unit disiplin kita sangat sedih bila ada keluar laporan mengatakan anak-anak tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 kan, mereka ini dah mula melakukan seks bebas seawal itu. Bahkan pada awal tahun 2020 apa yang berlaku benda ni dah jadi lebih teruk kan. Apa yang berlaku dah jadi lebih teruk. Orang seorang pasangan kanak-kanak tu yang laki umurnya baru darjah 6, yang perempuan umurnya darjah tingkatan 3. Bayangkan, yang perempuan umur tingkatan 3, yang laki umur darjah 6 kan, dah mula melakukan hubungan seks secara bebas. Itu saya bukan nak meng-highlightkan tu, saya nak ceritanya kenapa jadi macam tu. Kerananya besarnya macam-macam hal lah, macam-macam hal. Tapi kita macam benda tu bukan hanya berlaku pada bukan sekolah agama saja kan. Dia berlaku juga dalam sekolah agama. Pasal apa? Pasal kita tak belajar apa yang Islam nak kita buat. Kita tak belajar apa yang Islam nak kita buat dalam kehidupan kita. Baik. Kita pada muka surat ke 158. Okey, boleh rujuk pada muka surat 158. Apakah yang dimaksudkan dengan abstinens? Dia kata kat situ abstinens merupakan kemahiran menahan diri daripada melakukan perhubungan seksual sebelum nikah. Hafal tu. Nanti kalau saya tanya apa maksud abstinens, jangan tak tahu pula. Kita akan periksa pada 15 hari bulan 3 tulis kat situ, tulis note sikit. Bila kita akan periksa 15 hari bulan 3. Tanda kat situ 15 hari bulan 3 untuk marhalah bidayah. Untuk marhalah bidayah insya-Allah. Okey, ada anak-anak dan dirahmati Allah sekalian. Okey. Itu sikitlah saya dah maklum. Jangan kata saya tak bagi tahu macam mana periksanya. Nanti saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu siapa yang membina soalan pun saya tak tahu. Saya tahu saya bina soalan tingkatan. Okey. Baik. Jadi seterusnya kita tengok abstinens merupakan keupayaan menahan diri daripada melakukan perhubungan seksual tanpa ikatan. Kita kena ingat hubungan seksual ni boleh berlaku sama ada secara terus ataupun tidak terus. Maksudnya melalui contoh macam ni macam ni. Ni namanya apa? Secara tak terus ni apa yang berlaku. Benda tu boleh berlaku.
Jangan kata macam ni hanya tengok video, hanya sembang-sembang lucah. Benda tu tak dinamakan sebagai hubungan seks. Dia adalah hubungan seks juga. Itu akan pelajaran yang akan datang. Itu adalah pelajaran yang akan datang. Yang cuma sekarang ni ialah apa? Cuma sekarang saya nak bagi tahu hubungan seks itu dia boleh berlaku dalam dua keadaan. Sama ada secara terus ataupun tidak secara terus. Kena faham yang tu. Sebab tu kita macam mana kita nak mengelaknya ni, kita akan belajar. Macam mana kita nak dapat keupayaan diri tu, nanti kita akan belajar. Perlakuan ini bermaksud penolakan seseorang dengan yakin dan tegas mengatakan tidak terhadap tingkah laku seksual sebelum nikah. Kena faham. Kita alhamdulillah mak bapak kita dah ajar kita daripada kecil berkaitan dengan nilai-nilai moral ketimuran. Nilai-nilai moral ketimuran. Kita kena faham sesuatu. Mana mak bapak kita tu selain daripada dia mengajarkan kita apa yang dia dapat semasa dia kecil, benda tu rupanya dah diajarkan dalam Islam. Contohnya apa? Pendidikan seks dalam keluarga. Pendidikan seks dalam keluarga. Contoh pendidikan seks dalam keluarga apa? Siapa tahu? Siapa boleh bagi contoh? Siapa boleh bagi contoh pendidikan seks dalam keluarga? Dalam keadaan tak sedar, siapa tahu? Boleh tulis sikit tak? Boleh tulis sikit tak? Contoh, tak tahu langsung? Langsung tak tahu? Tak tahu Antaranya, kalau antum perasan lah, Ana tak tahu antum kat rumah macam mana, tapi Ana apa yang antaranya kita diajar ialah pendidikan seks dalam keluarga. Diajar ialah anak lelaki dan anak perempuan akan diasingkan tempat tidur mereka ketika umur berapa? 7 ke 10 tahun? 7 ke 10 tahun? Ke berapa tahun? Siapa tahu? Tulis berapa tahun? Tahu tak? Umur berapa kita mak bapak kena mengasingkan tempat tidur? 7 tahun, kata 7 tahun, kata Darwis 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun. 7 tahun lagi. Masih lagi 7. Jawapan dia 9. Jawapan dia 9 tahun. Jawapan dia ialah 9 tahun. 7 tahun tu mak bapak dah mula kena ajar berkaitan dengan solat. 7 tahun anak ajar solat. Umur 9 tahun kalau tak mau solat, mak bapak kena takdib dengan cara rotan. Mak bapak kena takdib dengan cara rotan. Dan kenapa umur 9 tahun baru diajar ditakdib dengan diajar adab dengan rotan? Waktu ketika tu lah sebenarnya kalau berlakunya penolakan oleh anak-anak, waktu ketika tu dah kebiasaannya dah memayis. Umur 9 tahun ni darjah berapa? Darjah 3 ke darjah 4? Darjah 3. Darjah apa? Darjah 3 Bayaki kata darjah 3. Darjah 3. So 3 tahun, bayangkan 3 tahun dalam umur dalam darjah 3 kan? Dah diajar berkaitan dengan pendidikan seks. Cuma kita je faham ataupun tak faham. Ambil kisah ataupun tak ambil kisah. Kan? Umur 9 tahun juga dalam mazhab Syafi'i disebut orang perempuan dia boleh datang haid, betul tak? Betul ke tak? Orang perempuan dia boleh datang haid pada umur 9 tahun. Walaupun ada lagi yang lagi awal, tapi rata-rata yang rata-rata pendapat mengatakan orang perempuan boleh datang haid umur 9 tahun. Okey, bayangkan tu sikit. Jadinya penting itu contoh. Lagi apa lagi yang ni kalau advance lagi, kalau mak bapak tu tahu, antara ni ialah apa? Antara ni ialah pembezaan di antara lelaki dan perempuan dalam perhubungan. Contohnya apa? Kita diajar kita hanya boleh bermain dengan sepupu kita yang berlainan jantina bila masa kita kecil lagi. Kecil lagi kita dah diajar. Maksudnya apa? Kalau nisbah saya kan. Nisbah saya. Bila anak saya naik je umur dia darjah 1, saya akan kata apa? Jangan main dengan sepupu lelaki.
jangan main dengan sepupu lelaki sebab anak saya perempuan. Okey, ada juga anak lelaki tapi dia kecil lagi, tak kisahlah kan. Nak ceritanya kalau dah umur dia dah besar, umur 1 tahun dah saya dah ajar jangan main dengan sepupu lelaki. Pasal apa? Pasal benda itu adalah salah satu daripada pendidikan seks. Kan? Pernah dengar tak cerita apa nama cerita pada tahun 2019 yang viral dekat surau, seorang lelaki dewasa dia panggil budak perempuan pergi ke tandas surau. Lepas tu dia buat apa? Siapa tahu cerita tu? Apa dia buat? Tahu tak cerita tu? Tak tahu. Masuk TV3 kot. Tak tahu kan? Tak tahu. Bagus betul lah dia tengok. Tak Tak tahu. tak tengok berita. Rumah tu lah asyik main apa nama ni je, COD je kan. Lawak. Okey. Apa yang berlaku dalam video tu? Apa yang berlaku pada waktu tu ni ada video dekat rakaman video dekat satu surau tu, seorang lelaki yang besar umur dalam masa tu saya ingat saya umur dia 30 something. Dia panggil kanak-kanak perempuan yang umurnya lebih kurang darjah 6 kan, 2 orang. Budak tu datang, lepas tu dia datang sekali dengan adik dia. Lepas tu budak tu dah sampai kat dia. Dia pergi apa yang berlaku pada budak perempuan tu, orang lelaki tadi tu, orang lelaki dewasa tadi tu, dia raba-raba punggung, raba-raba kemaluan, raba-raba dada. Benda tu nampak dengan jelas. Lepas tu dia suruh balik. Faham tak? Kenapa boleh jadi macam tu? Pasalnya benda tu anak-anak tak diajar berkaitan dengan pendidikan seks. Dia tak tahu macam mana nak tolak. Sampai satu kes, nak naik daripada atas keadaan kan. Yang sampainya ada kes seorang ayah meliwat anaknya sehingga terberak. Pernah dengar cerita tu? Tak pernah. Kau ampun ni bagus tu lah, soleh-solehah belaka, tak tahu cerita tu langsung. Cerita tu baru berlaku pada tahun 2020. Seorang isteri dia meminta mahkamah untuk cerai kerana apa? Suami dia tu meliwat anak dia. Depa ni memang ada masalah. Si suami tadi tu, ayah dia tu liwat anak dia. Anak dia sebab anak perempuan. Bila mak dia tanya kenapa sakit punggung kan, dia kata apa, tak tahu. Dia kata anak dia ngadu je sakit punggung tapi dia tak tahu dia tak tahu apa yang berlaku. Dia tak tahu nak cerita kat mak dia macam mana. Lepas tu mak dia pergi check. Mak dia pun tak tahu, mak dia pergi bawa jumpa doktor. Doktor kata ini adalah kesan liwat. Lepas tu dia tanyalah, siapa buat ni? Barulah tahu cerita yang buat tu ialah ayah kandung dia sendiri. Itu cerita pasal ayah kandung, belum lagi cerita abang sepupu. Belum lagi cerita abang sendiri. Faham ke tak saya cakap tu? Itu namanya abstinence yang kita kena tahu. Itu namanya abstinence yang kita kena tahu. So macam mana kita nak tahu benda tu boleh tak boleh, melainkan kita belajar. Sebab tu saya cakap, antum semua saya rasa kat sini semua dah besar-besar belaka. Tak ada ada yang darjah 6, tak ada kan? Tak ada kan? Semua dah tingkatan 4 belaka kan, dah boleh kahwin belaka kan? Okey, alhamdulillah semua mengangguk dah boleh kahwin belaka. Alhamdulillah. Dia umur hati betul. Alhamdulillah. Bagus. Boleh Okey, insya-Allah. Okey, jangan tidur dah kelas saya nampak. Koma ni, tengah ni mau tidur lagi. Saya tengah cakap benda ni. Jarang orang nak tidur dah kelas saya ni. Abstinence perlu difahami dan diamalkan bagi mengamalkan berlakunya gejala seks bebas golongan remaja dan terbuka perlu mempraktikkan nilai abstinence bagi okey. Tingkah laku seksual sebelum nikah membawa pada kesan negatif terhadap pelakunya sama ada lelaki maupun perempuan. Ada satu kes. Ni saya cerita kes je. Saya nak cerita kes je. Pada tahun 19 something 80 berapa saya tak ingat. Seorang hamba Allah ni di Cina lah. Seorang hamba Allah ni di Cina.
dia ni ditangkap kerana menjadi perogol bersiri. Tahu tak siapa tahu cerita tu, angkat tangan. Tahu cerita tu? Ya Allah, tak tahu juga. Seorang Cina ni handsome. Saya cakap, saya dah tengok dah gambar dia. Cina ni handsome. Lepas tu dia ni selain dia merogol mangsa-mangsa dia juga bunuh mangsa dia. Selagi dia merogol mangsa dia, mangsa lain-lain lah. Bahkan dia bunuh juga mangsa-mangsa dia. Cara dia, tahu tak macam mana dia boleh jadi perogol bersiri? Siapa nak tahu? Angkat tangan. Siapa nak tahu macam mana dia boleh jadi perogol bersiri? 2 orang je angkat tangan. 3, 4. Tu korek hidung ke angkat tangan tu? Okey. Angkat saya tak nampak. Okey. Terima kasih. Okey. Tahu tak nak tahu dia jadi perogol bersiri disebabkan mak dia suruh buat benda yang tak elok pada dia ketika dia kecil. Mak tau, itu mak dia. Maksudnya apa? Benda ni antum kena belajar. Jangan sampai kita kena tahu, bukan belajar, kena tahu. Jangan sampai tak tahu kita ni ada hak untuk mempertahankan diri sendiri. Kena tahu semua tu. Di Malaysia dah makin lama makin teruk. Di Malaysia dah makin lama makin teruk. Okey. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Okey, tengok kita pada muka surat 158 masih lagi. Kesan emosinya mendalam. Apa yang berlaku, dia bila dia kena pada waktu kecil, dia buat pula pada orang lain. Dia buat tu atas dasar nak balas dendam. Dia buat tu atas dasar nak balas dendam. Kes yang kedua sama juga. Cina juga. Cina handsome. Dia merogol orang dan dia bunuh disebabkan cinta dia ditolak. Ni orang Kelantan. Ni Cina Kelantan. Ni Cina Kelantan. So hati-hatilah tu cakap bercinta tu. Kata zaman ni kan, pelik-pelik orang zaman ni bercinta bagai nak rak, kahwin tak juga. Kan? Bercinta bagai nak rak, berkahwin tak juga. Kan? Bercinta daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, kahwin dengan orang lain. Betul? Ni ada tak nak bercinta ni? Rasa macam ada yang bercinta ramai. Okay. Ada. Darwish ba. Darwish. Bukan pasal ramai apa? Ada Okey. Okey sajalah. Okey. Jangan sebab tu saya cakap couple ni tak ada kebaikan. Konon-kononnya lagi-lagi dah zaman sekarang ada yang mengatakan ada couple syar'i. Macam mana couple syar'i? Tahu tak istilah couple syar'i? Siapa tahu? Angkat tangan. Siapa tahu istilah couple syar'i? Tak ada Okey. Ada yang mengatakan couple syar'i macam ni tau. Dia kata, Ustaz, kami ni tak ada pun tulis surat Ustaz. Saya just ni je. Saya just kejut dia subuh. Bagi tahu besok ni hari Khamis berpuasa. Macam itulah. Yang itulah konon-kononnya dia orang kata couple syar'i. Saya cakap couple syar'i ni ada satu je. Couple syar'i ni ada satu je. Suami dan isteri. Itu je lah. Kan couple kan? Dipanggil couple kan? Couple syar'i macam tu je. Mana ada baru bertunang dah buat macam tu. Kan? Tak bertunang pun. Konon-kononnya couple syar'i. Padahal saya tahu saya berani buat macam tu pasal saya pernah duduk dekat satu rumah sewa tu. Konon-konon lah orang mengatakan couple syar'i kan. Sebelum subuh dia buka alam kan. Dia pasang alam sebelum subuh. Konon-kononnya ni lah. Saya ingat dia nak bangun subuh. Bangun sebelum subuh tu nak qiyamul lail. Rupanya dia bangun tu dia nak bagi nak call awake dia kata apa? Bangun. Jom semangat tahajud. Jom bangun tahajud. Moga Allah sayang kita, redoi kita dan moga rezeki kita bertambah-tambah. Allah berkati kehidupan kita, berkati perhubungan kita. Berkati perhubungan kita tu saya tak tahan tu. Okey, tak apa. Lepas tu saya ingat dia bangun lah. Rupanya dia tidur juga. Haram betul. Dia kata ni tu.
Apa? Konon-konon ni kapal syar'i. Subuhnya pukul subuh. Jangan cerita subuhnya pukul berapa kan. Subuhnya gajah, tak sembahyang lagi. Tapi kejut orang konon-konon syar'i. Kejut orang apa nama sebelum subuh suruh bangun ke bulan, suruh sembahyang apa nama sembahyang apa? Sembahyang subuh lah apa bagai, suruh puasa lah bagai, dia tak buat pun. Haram tak buat. Nipu semua tu. Okey. Jangan percaya terutama orang perempuan konon-kononnya macam tu kan. Jangan percayalah orang perempuan. Orang perempuan lah selalu kena tipu. Ni tengok ni. Ada tak muka buaya kat sini? Ada tak muka buaya? Tak ada tak ada Ambil buaya apa? Okey. Apa dia? Okey. Saya nak sebelum tu saya nak ke yang kedua insya-Allah. Saya nak berhentikan sebelum pukul 9 sajalah tu awal. Saya rasa boleh kamu sambung tidur. Siapa tahu bunyi buaya macam mana? Apa kamu gelak? Siapa tahu bunyi buaya macam mana? Saya tanya. Baiduri tahu tak bunyi buaya macam mana? Tak. Oh tu buaya tu macam tu buaya. Kata Sir Saiful, Assalamualaikum, hai, boleh berkenalan, lebih kurang macam tu lah. Tu anda tambah. Itu anda tambah. Betul lah, macam tu lah buaya. And so saya harap tak ada lah dalam kelas saya ni 4 Tahniah 2021 tak ada lah yang jadi buaya Boleh syarat ni, biar handsome tak apa, kemas tapi jangan jadi buaya. Merosakkan anak dara orang. Ada juga anak dara orang merosakkan apa nama anak jantan orang. Tapi janganlah merosakkan orang. Baik kita beri manfaat lebih baik. Jadi bermanfaat. Mudahnya tak payahlah berkapal. Couple is tipu. You know, couple is tipu. Janganlah percaya. Terutama orang perempuan, apa nama konon-konon cinta apa? Cinta sejati lah apa, cinta pandangan pertama lah, jangan percayalah. Saya dah berpengalaman dah lama dah. Okey, cukup sampai situ. Saya tak nak baca lebih-lebih atas situ. Saya nak ke kemahiran abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Okey, minta tolong kepada Faiz Muttaqin. Bacakan saya. Saya nak minta Faiz Muttaqin baca yang biru. Faiz Muttaqin baca yang biru, Sumayyah baca yang merah. Okey. 1, 2, 3 silakan. Ya, awak kelihatan semakin cantik dan ayu. Saya rasa saya dah jatuh cinta pada awak. Cinta. Maaflah saya anggap awak tidak lebih dari seorang kawan. Kalau awak anggap saya baca tu dengan ni lah. Berhenti. Baca skrip tu kena menghayati. Tolonglah menghayati. Baca dengan intonasinya betul. Sila baca dengan betul. Faiz baca dengan intonasinya betul. Apa nama ni, siapa tadi ni? Saya suruh siapa dia baca, mana hilang Sumayyah, hilang video. Oi, Sumayyah, baca dengan intonasi. Silakan. Kalau tak saya tak bagi markah. Sila. Umur jangan gelak-gelak Siap ke umur? Ya, awak kelihatan semakin cantik dan ayu. Saya rasa saya dah jatuh cinta pada awak. Cinta. Maaflah saya anggap awak tidak lebih dari seorang kawan. Kalau awak anggap saya sebagai kawan, jom saya belanja. Lepas minum kita boleh jalan-jalan naik motor saya. Tak naklah, tidak manis kita berdua sahaja. Lebih-lebih lagi naik motor dengan awak. Kalau nak belanja saya minum tidak salah, tetapi biarlah dalam masa sekolah pada waktu rehat bersama-sama rakan yang lain. Cikgu baru mengajar kita tentang abstinen. Awak takut saya lakukan sesuatu pada awak atau awak takut saya masukkan sesuatu dalam minuman awak nanti? Ya, saya perlu berjaga-jaga. Abstinen dapat mencegah perkara yang tidak diingini. Okey, terima kasih kepada Faiz dan Sumayyah. Okey, tepuk tangan sikit. Okey, tepuk tangan sikit. Okey, alhamdulillah kelas hari ni apa nama sangat bersemangat. Okey, tengok, nampak tak ayat buaya kat situ?
Siapa boleh letak kat situ ayat buaya kat situ? Kan ada dua kan situ ayat buaya kan. Yang pertama yang nombor 1 tu perenggan yang pertama tu dan perenggan yang kedua tu kan. Perenggan kedua tu jangan kadang-kadang ada orang dia tak berbual yang pertama tu tapi dia berbual turun yang kedua. Dia kata apa? Alah, kita kan kawan kan. Kita kan kawan. Jom saya belanja awak minum. Contoh kan. Kita minum-minum je bukan buat apa pun. Orang perempuan pun ikut. Ikut rupa-rupanya macam-macam yang dia buat. Okey. Tu contohlah ni banyak berlaku kan betul. Benda benda-benda yang boleh menyebabkan perempuan jadi tak sedar diri tu sangat mudah untuk didapati di dalam pasaran. Bahkan benda tu dijual dengan berleluasa. Kat mana saya tak nak bagi tahu. Saya pernah cari ada benda tu. Sebab tu saya selalu cakap kawan perempuan kan. Siapa kat dalam ni saya tahu ajar. Siapa nak tanya? Saya nak tanya ni. Siapa kat dalam beg dompet pula. Beg orang perempuan panggil beg apa? Beg tangan Beg tangan. Panggil apa? Beg apa? Beg galas. Orang perempuan pakai beg apa? Tak dengar. Kok lah ada orang tulis ke? Tak ada siapa tulis. Beg tangan. Okey. Beg tangan okey. Sepatutnya orang perempuan dalam beg tangan dia ataupun dekat dalam dia punya kocek baju dia ada satu alat. Siapa tahu alat tu apa? Tak tahu Tak tahu? Alat spray kat Oh, saya tak orang. belajar. Apa dia? Siapa cakap ni? Apa dia? Ulang balik alah. Apa dia ni? Dekat dalam sepatutnya orang perempuan dekat dalam poket dia ataupun dekat dalam dia punya apa nama beg dia perlu ada satu spray. Tak kisahlah namanya spray tu spray lada ataupun spray tu namanya spray deodorant. Pasal apa? Benda ni adalah alat untuk pencegahan daripada orang perempuan daripada dirogol. Pencegahan. Macam mana nak guna? Mudah aje. Kau spray lah kat mata dia. Kau spray dekat mata dia. Kalau yang spray lada tu harga dia RM60. RM60, RM70. Kalau yang ada gambar beruang tu kan, untuk memang khusus untuk beruang kan. Memang dia pun beruang pun. Buaya merangkap beruang kan. Gambar tu harga dia lebih kurang RM10, boleh tengok kat Shopee. Spray apa nama spray lada. Yang tu harga dia RM90. Yang tu kena kat mata tu insya-Allah bengkak. InsyaAllah bengkak. Kalau hang tahu apa nama taekwondo apa semua bagus juga kan. Tapi kalau kita tak duit tak berapa nak banyak duit, just pakai apa yang kita ada, iaitu apa kita pakai apa nama kita just pakai kita punya spray deodorant. Jenis spray lah kan. Jenis spray tu. Pasal dia ada alkohol. Alkohol tu pun dah cukup pedih dah. Lepas kena ni dia kena tu lari lah, janganlah buat tak tahu je kan. Lari. Kalau rasa geram, terajang lah dia punya bola golf tu kan. Habis kita. Kan? Okay, tu contoh. Okay. Kemahiran abstinen dalam pencegahan. Okay. Apa yang kita nampak daripada kemahiran kat sini? Apakah kemahiran kat sini? Kalau tengok apa yang daripada Sumayya baca tadi, apa yang kita boleh bagi tahu kemahiran menolak penolakan kat sini? Apa yang kita dapat? Boleh tak bagi saya nak 5? Saya tanyalah seorang-seorang kan. Bagi satu Balkis. Satu kemahiran. Balkis. Satu kemahiran. Okey. Dia apa? Dia tolak. Dia apa tu? Dia apa? macam bila laki tu ajak dia pergi minum, dia tolak. Okey. Tu apa nak? Itu kemahiran apa tu? Tu kemahiran apa tu? Kemahiran abstinen. Itu kemahiran menolak itu namanya kemahiran untuk menolak dengan cara yang baik. Kita tengok tadi apa yang dicakap dengan cara yang baik. Ada orang dia tak boleh ditolak.
Ada orang kan dia suka tolak dengan cara yang tak elok kan. Ni namanya high quality no. Kalau bahasa Inggeris dia sebut dengan high quality no. Menolak dengan cara yang paling baik. Dia cakap gitu. Kalau kau nak belanja dia kata kalau nak belanja saya minum tak salah, tapi biarlah dekat dalam kawasan sekolah ataupun bersama-sama dengan kawan-kawan dia yang lain. Itu high quality no. Dia tak cakap kasar-kasar. Muka pecah nak ajak aku minum. Dia tak cakap macam tu. Kan boleh tak cakap macam tu? Kan boleh juga cakap macam tu, tapi apa yang berlaku orang marah. Jadi dia letak kemahiran dia dekat sini ialah high quality no. Okey. Lain. Yang kedua antara kemahiran yang ni ialah dia tahu dia tahu taktik orang lelaki. Dia tahu taktik orang lelaki apa yang bakal dia akan kena kalau dia tak berhati-hati. Antaranya dia sebut kat situ kan. Dia kata apa? Kan si lelaki ni kata, awak takut ke saya lakukan sesuatu pada awak? Dia dah ni. Masa dia cakap pada perenggan kedua tadi tu, orang perempuan tu cakap pada perenggan kedua, dia dah boleh perasan sesuatu, dah belajar sesuatu. Takut orang lelaki ni buat sesuatu pada antaranya apa? Macam dia masukkan sesuatu dalam air ke, contohnya naik motor bawa kat tempat-tempat yang tak ada orang ke, macam-macam lah kan, macam-macam. Dia kat situ kemahiran dia mengenal pasti risiko. Kemahiran yang kedua dekat dalam ni ialah mengenal pasti risiko. Yang ketiga, dia ni tak makan saman. Orang perempuan ni dia ni tak makan saman. Maksud tak makan saman dia tak makan pujuk lah. Kan orang perempuan kan ni dia cair dengan buaya-buaya kan. Kan ni ramai buaya kan. Zaman sekarang ramai buaya. Orang perempuan mudah je cair. Lagi-lagi dapat ayat dengan iPhone. Dapat ayat iPhone. Kena mengayat dia. Bagi iPhone lah dapat duit lah 3,000, duit belanja 3,000. Pelik-pelik saya tengok dekat dengan daerah tu kan. Kenapa awak suka kat dia? Saya tak tahu saya suka dia apa, tapi dia selalulah bagi saya dia bagi saya 3,000 dalam keadaan baru kenal 3 hari. Saya kata gila betul orang zaman sekarang ni. Zaman sekarang orang perempuan dapat 3,000. Sonok tak? Kata Cikgu Tun tak. Orang perempuan suka tak dapat 3,000. Tak ada apa-apa pun. Bukannya tunang, bukannya isi, tapi dapat 3,000. Sonok tak? Kan? Kalau antum nak jadi mangsa buaya, silakanlah menseronokkan diri antum. Okey. Tu contohlah kan. Ada banyak lagi sebenarnya. Okey, insya-Allah kita akan sambung kelas akan datang pada cabaran mengamalkan abstinence. Saya berhenti awal lah. Okey, insya-Allah. Okey. Sebelum saya keluar, seperti pastikan semua video ada saya nak ambil kehadiran. Video on. Masih lagi video tak on. Cepat on. Okey, lagi dua orang ni siapa ni Kita tak tahu nama siapa ni. Tak keluar ni. Baiduri tak keluar. Baiduri ni muka siapa ni Baiduri? Muka hang. Kowim tak keluar lagi. Kowim. Aziz. Zikri. Okey. Jangan. Okey, senyum. Janganlah buat muka kelat sangat. Tokok sangat ke kelas saya. Okey, semua. Okey. Woi. Okey, 1, 2. Senyum. Peace. Okey. 1, 2, 3. Okey, lagi sekali freestyle. 1, 2, 3. Answer saya ni lambat lah pula. Okey. Terima kasih. InsyaAllah moga hari ni apa yang kita bincangkan dan kita belajar hari ni dapatlah antum amalkan insyaAllah. Okey, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suatu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Ustaz. Sebelum tu, siapa tak tulis nama dengan dengan lokasi tulis type, saya bagi masa 3 minit.
Siapa masih lagi tak tulis? Yang dah tulis tak apalah. Yang dah tulis boleh keluar. Siapa yang tak tulis lagi tulis dulu. Saya beri masa. Okey, terima kasih Amir. Terima kasih. Terima kasih Baduri. Terima kasih Ustaz. Wajah. Awim, terima kasih datang. Ustaz. Ashraf, terima kasih. Ustaz. Zikri, terima kasih. Okey. Terima kasih Ustaz. Wan Syakir tak nampak pun muka. Okey. Jangan tangkap gambar saya Zikri. Okey. Gambar dia tangkap gambar. Okey, Wan Syakir. Saya tak nampak pun hang. Okey, terima kasih datang. Okey. Mutakin, terima kasih. Ustaz. Nisrina, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey. Okey. Antara serangan dia kita